Farah Syukri, kita keluar, ada yang ditendang keluar tadi. We are going to have night classes for this week, meaning that for this week all of our classes will be at night. Jadi siang tu tak perlu datang dah kelas saya. I will just give you a task focusing on speaking and listening. So that assignment or homework you can do on your own. We are going to do one thing, the basic one, sentence structure. So bila mana kita nak buat penulisan bahasa Inggeris untuk CEFR ni, SPM ni, yang paling penting adalah kalau perasan penulisan yang berbeza SPM tahun ni dengan tahun lepas. We focus on the quality of your writing. And the quality of writing ni, more questions that you have to answer. So this is the basic, the foundation yang saya mahu awak faham dan awak cuba kuasai dengan bagi memastikan kita mampu menulis apa sahaja karangan dengan baik. Alright, so are you ready guys for tonight? Yes, I am. Seorang je. Yang lain? Okay, if you are shy, I mean, I don't mind you not turn the camera, because scientifically a study has shown that those who have turn on the cameras for the whole lectures 2 hours and 3 hours easily get tired. So at times I akan suruh you buka kamera, at times I suruh you tutup, but now you just close your camera. But please give this sign to show that you understand. Can you see my hand? Okay. So once I finish answer the question, ask you the question, nanti you dah angkat tangan, lower the hands so I can see the interaction. And I will also want you to, okay, thank you everyone. So I also want you to use the chat box. Hello there. To ask any question that you have while I'm teaching you. I akan gunakan dua bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, sebab main dekat sini bukan nak shot sendiri, nak tunjuk we speak everything in English, tapi nak you faham. Okay, so this is the thing that we are going to do. So if you are ready tonight, we are going to start with this presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Alright, so this is the thing that we're going to do today. Sentence structure. There are 4 types of sentence structure. Ada 4 jenis sentence pembinaan ayat yang awak kena tahu. And the first one is simple sentence. Simple sentence adalah ayat mudah. I know that all of us are very familiar with simple sentence, di mana ianya ada asas. And also some of you are very familiar with compound sentence. Okay, ni jenis pertama. Hi Akmal, welcome Akmal. Ni number 2, number 3, and number 4. Okay, you don't really have to write down the notes yet. You just listen to me because I will share everything that we have discussed today in our group. So you don't have to worry about that. The only thing that you need to write is the exercise. You only need to write the sentence. Kalau I suruh tiba-tiba suruh type kan, for example, ask, can you give me a simple sentence? Just start it in the chat box. So you have to only focus on this one. So the first one is simple sentence, compound sentence, complex sentence, and the highest level is the compound complex. This is like it's like we are playing games. So bila kita main game, dia ada level 1, level 2, level 3. So the easiest is simple sentence, the hardest is compound complex. Okay? Okay, so simple sentence. Apakah simple sentence? Apakah maksud ayat mudah ni? Okay? So simple sentence. Apakah itu simple sentence? Simple sentence dalam bahasa Melayu kita panggil ayat mudah. Ayat mudah ini bermaksud yang mana dia dibina dengan it's the most basic. Okay, it's the most basic, yang paling asas. Structure adalah struktur. Okay, one complete idea. What's one complete idea? One complete idea inilah yang saya kata dan nama lain complete idea ni adalah independent clause. Samalah dua ni. Okay, sama. Ni pun sama. Complete idea maksudnya idea yang lengkap. Apakah itu idea yang lengkap? Idea yang lengkap is at least the sentence must have subject and also verb. Yang tu yang paling asal, itu ada 2, subject, verb. Okay, ataupun dia kena ada subject, verb and object. So 2 jenis ni, tapi yang paling biasa kita guna adalah yang ni lah.
Subject, verb, object, SVO. Okay, apa kata subject, apa kata verb, apa kata object? Subject is apa sahaja yang berada di hadapan ayat. Usually it always start with noun. Tak kira lah noun macam mana sekalipun, it always start at the front of the sentence, at the beginning of the sentence. Subject. Apa, benda, mesti dia kalau nak buat tu dia mesti ada pelaku. Pelaku bahasa Melayu, subjek bahasa Inggeris. Dan bahasa Melayu pun saya tahu dipanggil pelaku juga kan, tak kira lah. It can be haiwan, animals, human, manusia, benda ataupun things. Alright. And verb, V refers to verb, kata kerja. O is object. Object adalah apa sahaja selepas kata kerja yang berada di selepasnya. Ini yang senang nak ingat. Jadi SVO. SVO kalau senang nak tengok formula ni adalah sayang Vespa Orange. Baik, macam mana kita nak tengok ayat? Kalau SV ni macam mana ayat dia? Contoh, nampak tak? I eat. So mana subjek dia? Mana subjek dia? I. Nampak dari Manudin. Hello Manudin. Apa verb dia? Eat. Eat. Kalau eat ni saya kata semalam saya makan, eat tukar jadi apa? Eat. Eat. Jadi bolehlah antara dua tu. Eat boleh, eat boleh. Tengoklah past tense ke present tense. Jadi asalkan ada subject, ada verb. Yang lebih yang biasa kita guna, yang ni yang kedua ni SVO. Kita tambah sikit je. Okay, object. So kalau kita makan apa? Kita bagi contoh kat saya. Tadi makan apa? I eat apa? Bagi sikit contoh. Ramen? Ramen. Ramen. I eat ramen. Okay, so I is the subject, eat is the verb, ramen is ramen. Ramen is object. Okay, belakang. Ataupun orang tahu panjang lagi, boleh juga, tak ada masalah. I eat ramen deliciously. Jadi I subject, eat verb, ramen deliciously adalah objek. Jangan nampak apa saja di selepas verb tu kita panggil objek. Kita panggil complement. So these are the things. Jadi faham. Jadi inilah yang dikatakan idea yang complete. Sejak azan. Okay, thank you. Keep typing sambil-sambil cakap tu, sambil-sambil dibagi. We have Aklima, we have Anati, Alia, Hafi, Fatini. Yang lain tu sambil I cakap, sambil you type, sambil you dengar. Okay, so these are the things that we do. Apa saja di selepas verb kita panggil object. Okay, senang you nak ingat. So, dan this is what we call a complete idea. You faham ayat tu. Ayat tu kita panggil independent clause. Independent maksudnya berdikari, mampu berdiri sendiri. Kita senang, kita nak bincang sepanjang perbincangan ni, kita akan guna IC. So independent clause is a complete idea. Maksudnya subject ada, verb ada, object ada, and we understand the sentence. It makes sense. Ayat tu tidak tergantung. So this is what we call a simple sentence. Dan dia adalah ada satu idea dalam ni. Dia tak ada banyak idea. Okay, contoh dia awak tak cakap macam ni tau. Macam, I ate strawberries, my brother ate bananas. So lain tu, idea seorang makan banana, seorang makan strawberry. Tu dah lain lah tu. Tu bukan jadi simple, tu dia jadi jenis lain. Jadi kita akan tengok. So these are the basic things which I love you to know. Okay, so what I want to know is, apa yang I nak you buat sekarang adalah, you look at this example. Okay, this example will be tested on you. Okay, awak nampak contoh dia kan? Cuba tengok dan cuba tulis I am happy ya. Awak analyse ayat ni. Yang mana satu subject, mana satu verb, mana satu object. The first one, let's do it together. I. Apa? Subject. Subject, good. Okay, korang komen, korang bunyi je suara. Okay, subject. Jadi, M apa M? M? Verb. Verb. Allah, orang sama orang tular lah dengan suara. Yang lain tu mana? Tidur. Verb. Happy? Object. Object. Okay, yang paling senang Yang paling senang. Okay. I love shopping object. Alia mau shopping object benda ya. Farah, Alia dah. Farah, I love shopping.
Okay. Alright. So number 2, number 3, number 4, number 5. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Ambil kertas ke buku yang ada tu, tulis ayat dan terus conteng macam I buat ni. Tulis je SVO kat atas dia. Okay. Ayat dan juga apa jenis dia ni. As a subject ke verb ke object. Panjang-panjang ni mana subject, mana verb, mana object. I give you 3 minutes, only 3 minutes, and I akan randomly panggil orang dalam ni untuk test. Nanti I tengoklah mana I nak panggil kejap lagi. So while waiting, you all satu benda you tak lama tak buat dengan I adalah we have been so long, we haven't listened to music. So tonight we're going to start with the first music, and this is the song for you. Wah macam DJ. Okay, you can start now. I have 3 minutes I memang timingkan masa supaya kita tidak lari lah. So let's start with I like this one. No, bukan. Yang ni. Yang baru masuk buat yang ni ya. 1, 2, 3, 4. You just tulis ayat, salin semula ayat dia dan you label mana S, mana B, mana O. Kejap lagi I kata yang buat dalam ni. Show me how to find a love like this. But this life tries to keep us apart. You keep calling me back to your heart. Let me hear you say, so long you know me, show me how to find a love like this. All the guys try to make me, all the one who save me. I feel like I owe you my life. And the strange as it may seem, although if you take me, I'm willing to sacrifice. That's why you keep on running in and out of my mind. As the years they all go by, it's not hard to know why I keep coming back to you. Say what? You're the only one who knows me. Never find a love like this. Let me hear you say, you know me. Look at what you show me. Never find a love like this. But this life tries to keep us apart. You keep calling me back to your heart. Let me hear you say, so let it go. Wrap your world around me. Never find a love like this. Me never find a love like this. That still make me think about my middle school kids. I sit here in this chair and I wish for you. Yang dah siap kan angkat tangan macam ni. I nak tengok orang main dah siap. Sekarang dah siap, Masya Allah. Lagi? Iman macam main bola masih tu. Fahmi dah siap. Lagi? Siapa lagi? Imran dah siap. Said dah siap. Thank you. Jangan angkat tangan, thank you. Iman dia pun dah siap. Laju Iman. Terkeluar dia pun. Syahmi dah siap. Mana girls? Where are the girls? Okay, let's have a discussion. Ni senang, permainan yang senang. Okay, so the first one, let's have kita nak tengok Zulaika. Zulaika, are you there? Yeah, teacher. Okay, the first one. How are you? Mana satu? Which one? How subject. Are verb. You object. Exactly. Full star. Thank you. Next, can we have Alia? Alia, the sentence. Alia, are you there? Okay, tak lain awak? Okay, teacher. Ui, kurangin. Okay, Alia, the sentence please. Logan Lee doesn't eat meat.
Ya, Loganly is subject. betul, tepat sekali. Doesn't it is verb. Yes, exactly, you got it right. Ni ramai orang selalu salah tau. That's nice. Meet is object. Objek, aku tulis verb dah. Objek, yeah, Alhamdulillah, thank you. Good job, excellent. Ramai yang selalu macam because I did some classes with other students lah dengan kawan-kawan I, and like they fail to identify the verb. Dia letak doesn't ni verb, lepas tu it made tu complement. Sebab dia ingatkan asing. Sedangkan doesn't it ni adalah dalam kelompok kumpulan verb yang sama. Kalau you salah, this is a good thing, you buat salah, biar salah dekat sini, jangan salah dekat bukan akhirat, dekat SPM nanti. So you know that doesn't it tu tergolong dalam satu, walaupun dia panjang tapi doesn't it bermaksud tidak makan. Jadi kita tahu itu adalah action verb. That's why di dalam kelompok verb. Okay, you know, if you see names in here, you can see like I use like famous characters or famous drama just to, you know, to spark your interest in learning. So yeah. Okay, next one. Can we have Rashidan? Are you there? Rohaiza. Okay, Rashidan, ada Rashidan? Boleh. Yeah, Slow sikit je. I'm so happy. Lah you okay? Sebab ramai lain tak okay mana ni. Okay, ayat Murakami and I, tu cuba baca. Murakami dan saya. Apa tu? Subject. Pandai. Oh, Rohaiza tolong bantu Yeah, thank you Rohaiza. Murakami and I subject. Okay, Rashidan, mana dia punya verb? Lain Rashidan ni problem sikit. Rohaiza? Sambung Rohaiza? Yeah. Settlekan terus. Verb mana verb? Verb. Kataan mana? Last night. Jauh now pergi. Dia macam biasanya selepas subjek dia memang terus verb tau. Jangan lompat-lompat. Okay, sebenarnya sini ni when. Pergi, telah pergi ya. Yang mana baki ni, inilah kita panggil objek. Selesai. Okay, and the last one. Okay, faham Yes. Okay, the last one kita buat bersama. Okay, ni shout out je jawapan. Okay, this old Sony Xperia has already crashed twice. Okay, mana dia punya subjek? This old Sony Xperia. Betul, panjang subjek dia. Sebab walaupun dia panjang, tapi kita tahu benda tu satu dan subjek dia tu itulah benda yang lama. Dan Sony Xperia ni handset kan, tak telefon. Korang tahu Sony Xperia ni jenama handset yang lama, handset yang lama ini. Dia dalam kelompok subjek. Dia, okay, yang ni tricky sikit. Mana dia punya verb? Has already crashed. Has already crashed verb. Okay, dia masuk dalam sini verb. Tapi sebenarnya already ni dia bukanlah termasuk dalam golongan verb. Ni kita anggap sebagai adverb. Jadi dia dalam kumpulan adverb ni, kalau dia tak ada tidak menjejaskan maksud sebab dia adalah maklumat tambahan. Already bermaksud sudah. Kalau kita buat perkataan already, kita tetap faham ayat ni. This old Sony Xperia has crashed twice. Has crashed ni awak tengok dia verb jenis apa? Macam when tadi verb ni jenis past tense kan? Kalau has crashed ada dua. Satu has, lepas tu ditambah crash dekat sini. Kalau nampak je has ni verb, ini pun verb. Jadi apakah jenis verb ini? Present tense ke, past tense ke, perfect ke apa? Past. Kalau past tense dia satu je, past tense tak ada kalau verb kan. Kalau past tense dia mesti satu. Present tense mesti satu. Apa dia? Present perfect. Very good, present perfect. Kesempurnaan. Okay, nak tahu dia senang je. Ada perkataan has, lepas tu kat belakang tu ada verb yang kedua. Dia mesti nama pun perfect, sempurna. Sempurna tu sebab mereka bersama. Senang nak ingat macam tu. Okay, so they together lah. Alright, dan mereka tadi ayat ini dipisahkan dengan perkataan already, ditambah already kat sini. Itu cara kita tambah maklumat. Sebab already ni adalah adverb. Adverb ni boleh ditambah dan boleh dibuang daripada ayat. Sebab itulah dia duduk kat tengah-tengah already tu. Padahal asal kata kerjanya adalah has crashed. Telah rosak. Telah macam mana kita panggil? Hang. Gitu. Has crashed. Asyik hang je, nak buka tak boleh, nak turn on tak boleh. Asyik terpadam je. Okay, so ini adalah present perfect. Kalau past perfect, has ni tukar jadi had. Okay. Present perfect ni dia mengkaitkan benda yang lepas
tetapi masih betul sekarang ini. Masih berlaku, masih benda tu, bukti tu masih ada. Contoh Sony Xperia ni semalam rosak tapi kita nampak lagi bukti dia sekarang ni ada lagi. Kita tahu benda tu masih rosak. So benda yang berjadi semalam atau yang lepas dia berkait lagi dengan sekarang. Itu senang nak ingat, present perfect. Okay. So twice adalah yang akhirnya objek. Okay, so faham tak simple present ni? Senang kan? Faham kat tangan? Raise hand sikit. I wish ada emoticon kat sini, senang nak buat. Close your